program kita pada malam ini. Terima kasih Tuan Taki. Okey, saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada semua ejen-ejen yang menghadiri kelas pada malam ini. Alhamdulillah. So seperti mana yang telah pun dijadualkan pada hari ini, giliran saya untuk membuat perkongsian berkenaan dengan satu lagi tajuk yang sangat-sangat penting yang saya rasakan perlu kita kongsikan, terutamanya pada situasi sekarang lah. Okey, terima kasih. Di sini ada lebih kurang dalam 194 partisipan ya. Terima kasihlah pada semua yang dapat meluangkan masa untuk kita mengetahui dan mendengar program kita pada malam ni, training kita pada malam ni, iaitu tajuk kuasai pendekatan terkini digital marketing. Okey, saya juga doakan anda semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Baik, insya-Allah kita punya training online ni mengambil masa lebih kurang dalam 1 jam 5 minit. 1 jam 5 minit sikit. Jadi kita mulakan teruslah kepada topik ataupun slide yang pertama yang ingin saya kongsikan kat sini adalah the big picture. Okey, satu gambaran yang besar, the world request. Apakah sebenarnya permintaan dunia hari ini kepada semua penduduk di dunia hari ini. Okey, so walaupun kita tahu beberapa situasi yang melanda di seluruh dunia, sama ada COVID-19 ataupun masalah-masalah yang lain dan sebagainya, termasuklah isu Palestin dan sebagainya. Tetapi hari ini pada malam ni kita fokus selama 1 jam 5 minit ni tentang satu topik yang kita rasakan sangat-sangat besar topik ni. Okey, so apa sebenarnya yang ingin saya mulakan dulu ialah berkenaan dengan the big picture, the world request. Apakah sebenarnya dunia hari ini minta apa sebenarnya, ya? Okey, apa yang mereka kehendaki. Baik. Jadi pertama yang ingin saya kongsikan dekat sini adalah berkenaan dengan situasi yang melanda di dunia ataupun di negara kita. Kita cerita pasal negara kita, iaitu COVID-19. Bila kita cerita pasal COVID-19, ini adalah statistik yang terbaru, okey, hari semalam dan hari ini. So yang mana kita punya kes baru meningkat daripada 6,000 kepada 6,800 semalam ya. Dan hari ini masih lagi 6,493. Okey, dia dalam satu situasi yang agak membimbangkan, yang agak mencemaskan dan yang agak meresahkan. Itu situasi yang berlaku pada hari ini, terutamanya di negara kita. Tetapi apa yang ingin saya kongsikan di sini adalah satu peluang yang sangat besar yang hari ini semua masyarakat memerlukan sesuatu untuk mengatasi, menangkis ataupun mengelak daripada terkena jangkitan COVID-19. Jadi hari ini kita boleh melihat bahawa satu angka yang sangat membimbangkan. Bermakna bila dah mencecah 6,000 ni, posisi kita sebagai seorang ejen Volten ni, adakah kita hanya berdiam diri ataupun kita melihat bahawa kita rasa ada satu tanggungjawab yang besar yang perlu kita usahakan dengan lebih kuat lagi, dengan lebih bersungguh lagi untuk kita menyelamatkan dan membantu serta berkongsi kebaikan kepada masyarakat di luar sana. Ini yang saya sebut tentang apa yang disebut tadi itu the world request. Ya? Baik, kalau kita perhatikan hari ini, kita sebenarnya masih lagi belum nampak apa yang kita ada, apa yang ada pada kita. Kerana itulah kita masih lagi duduk dalam keadaan yang biasa-biasa, kita tidak bersungguh-sungguh, kita tidak all out untuk nak menyahut cabaran, membasmi dan membenteras COVID-19 ni. Okey? Sebab apa? Sebab masih lagi ada beberapa ejen kita yang belum nampak fungsi dan peranannya kepada masyarakat. Sebenarnya inilah dia waktu yang paling tepat, waktu yang paling sesuai kita bertindak untuk sama-sama membenteras dan membasmikan COVID-19. Okey? So, saya cerita hari ini apa yang dunia nak hari ini ya. So, pertamanya saya nak anda faham ada empat perkara yang hari ini yang dunia perlukan tetapi ada pada kita. Yang pertamanya hari ini, dunia hari ini memerlukan satu perniagaan, satu platform dalam bentuk online digital business. Yang mana online digital business platform ni
ada pada Volten, ada pada kita. Maknanya hari ini memang orang tengah platform perniagaan yang boleh menjalankan, yang boleh dijalankan dari rumah. Okey, dari rumah. Tapi hari ini kita tidak all out nak berkongsi bahawa kita ada perniagaan ni. Kita ada platform ni. Okey? Kalaulah mereka tahu bahawa kita ni adalah merupakan satu perniagaan digital yang menggunakan platform online. Ini satu yang kita kena tahu. Yang keduanya adalah apa sebenarnya yang masyarakat tu tengah cari sekarang. Yang keduanya ialah ada pada kita, iaitu health industry. Industri kesihatan yang hari ini kita memasarkan produk-produk kesihatan yang berasaskan hala hitam. Jadi hari ini apa yang masyarakat di luar sana tu sedang cari adalah ada pada kita. Tetapi kita tidak bersungguh-sungguh memberitahu mereka bahawa kita mempunyai salah satu solution untuk membantu mereka membenteras COVID-19. Okey? Kita tahu produk kita bagus, produk kita sangat bagus untuk meningkatkan sistem imunisasi tubuh badan kita. Kita tahu, tetapi kita tidak serius ataupun tidak all out untuk nak mempromosikan produk kita untuk membantu masyarakat di luar sana. Itu perkara nombor 2 yang hari ini ada pada kita yang kita tidak bersungguh-sungguh. Nombor 3-nya, apa lagi yang orang cari? Yang ketiganya ialah orang cari satu sistem yang advance. Dalam keadaan sekarang ni tidak boleh keluar rumah, nak berjumpa orang pun takut, virus ni ada pada siapa pun kita tak tahu. Maka hari ini Volten menyediakan satu sistem yang anda boleh operate daripada smartphone sahaja. Okey, sama ada anda nak mendaftar ejen baru ke, ataupun anda nak membuat digital marketing ke, ataupun anda nak buat video prospecting ke, ataupun anda nak buat transaction account ke, semuanya adalah di Volten. Sebab Volten telah pun menyediakan satu advanced system. Nampak tak? Sebenarnya kalau masyarakat di luar sana tu tahu apa yang kita ada, Masya Allah, saya rasa terlalu ramai orang sedang mencari-cari peluang yang seumpama ini. Sayanglah tuan-tuan, sekiranya kita tidak memahami fungsi dan peranan kita di dalam Volten ni bahawa sangat-sangat mulia kita punya usaha ni. Dan yang keempatnya adalah net commerce. Net commerce macam mana yang saya selalu cakap, gabungan di antara networking dengan e-commerce. Okey, kita buat perdagangan melalui online, platform online, iaitu memasarkan produk-produk kesihatan kita. Dan hari ini kita jalankan perniagaan ini bukan seorang-seorang. Kita jalankan perniagaan ini secara networking, secara berkumpulan, secara beramai-ramai, secara berangkaian. Maksudnya hari ini kita kena membina satu rangkaian yang besar untuk kita menjalankan perniagaan ini dengan lebih lancar dan mantap. Itu sebenarnya. Okay? Jadi hari ini kita ada semua benda ni. Tetapi hari ini kita tidak pandang jauh untuk melihatnya, makin lama makin tinggi angka COVID ni macam mana kita. Sedangkan bila kita tahu angka COVID ni makin lama makin tinggi, sepatutnya kita dah terpanggil dah untuk tak boleh jadi ni. Aku kena main peranan untuk membantu masyarakat di luar sana tu. Okay? Untuk mereka mengetahui bahawa kita mempunyai salah satu daripada solution untuk membantu mereka meningkatkan sistem imunisasi tubuh badan. Itu dia. Jadi 4 perkara ni kita akan buat all out, tuan-tuan. Orang minat ke tak minat ke, suka tak suka, itu bukan isu. Isunya hari ini adalah kita kena beritahu masyarakat apa sebenarnya yang kita sediakan. Apa sebenarnya yang ada pada kita yang sebenarnya mereka perlukan. Mereka cari vaksin dan mereka cari alternatif. Macam-macam cara masyarakat di luar sana tu untuk mengatasi dan membasmi COVID. Sedangkan kita ada solution tu. Itu dia. Jadi yang seterusnya, yang saya nak kongsikan hari ini adalah saya nak memberitahu anda bahawa dunia perlukan anda hari ini. So tolong keluar, bangkit dan jalankan tanggungjawab kita untuk membantu masyarakat. Inilah maksudnya. Inilah maksud. Di saat inilah sebenarnya kita kena bangkit, keluar, bukan keluar rumah. Keluar untuk nak memberitahu masyarakat di luar sana tu bahawa apa yang anda cari sebenarnya ada pada saya. Apa yang anda perlukan hari ini ada pada saya. Jom saya kongsikan. Itu dia sebenarnya
kita punya tajuk pada malam ni adalah bagaimana hari ni untuk kita nak menggunakan digital marketing. Sebab apa? Nak keluar rumah tak boleh. Kita nak berjumpa dengan orang, okey. Tapi orang pula tak nak berjumpa dengan kita. Betul tak? Jadi kerana itulah yang saya sebut sistem advance tu tadi, okey, kita juga Volten menyediakan penghantaran secara percuma. Nampak tak? So kita boleh deal melalui online sahaja dan produk tu terus sampai ke rumah dia. Sampai macam tu sekali. Begitu mudah sebenarnya. Tak payah berjumpa dia pun. So order saja sampai dalam masa 2 hari sampai. Kalau kita tengok hari-hari hari ni memanglah dari bahagian inventory tu memang banyak sangat order. Alhamdulillah. Maksudnya permintaan masyarakat di sana, permintaan pasaran tu semakin hari semakin tinggi. Jadi sayanglah kalau malam ni anda tak dapat satu turning point yang cuba saya kongsikan bahawa jom hari ni kita bangkit jadi orang yang lebih bertanggungjawab, agresif untuk mempromosikan perniagaan anda. Okey. So di sini saya nak buat serba ringkas sebab saya dah banyak kali sentuh perkara ni. Tetapi ini perkara yang ejen-ejen perlu faham. Untuk nak berjaya, ejen-ejen perlu faham tentang prinsip KSA ni. K ni apa? K ni adalah knowledge. Sebagai seorang usahawan, sebagai seorang ejen, pertamanya untuk berjaya, anda mestilah mempunyai knowledge. Sebab itulah di dalam Volten ni, kita di Volten ni menekankan education. Menekankan pembelajaran. Kita salurkan seberapa banyak knowledge kepada ejen-ejen kita. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana kita tahu ejen yang akan berdepan dengan masyarakat di luar sana tu, mereka perlukan knowledge. Kerana itulah di Volten ni kita banyak program-program education untuk membantu ejen-ejen memudahkan menjalankan perniagaan di Volten. Okay, contohnya baru-baru ni kita tengok 2 hari lepas kan, kita tengok Miss Jenny, CNO kita. Dia buat kelas Zoom, okay, tentang V-Series produk. V-Series produk tu, maknanya keseluruhan produk kita tu, malam tu dia terangkan. Jadi knowledge pada malam tu saya pun ikut juga belajar. Okay, banyaknya dapat. Kita dapat banyak benda-benda yang kita tak tahu, akhirnya kita tahu. Kerana apa tau? Kerana kita masukkan knowledge kepada ejen-ejen. Okay, kalau saya dah, lepas saya tahu apa yang Jenny cerita tu, saya rasa saya dah bertambah bersemangat untuk saya tahu inilah dia benda yang saya nak. Jadi bila saya dah dapat knowledge ni, saya akan kongsikan kepada saya punya hot market ataupun warm market ataupun cool market. Saya akan terus berkongsi tau. Sebab apa? Saya dah dapat knowledge. Okey, bila cerita pasal V20, saya tahu apa manfaat khasiat V20. Cerita pasal vitamin, saya tahu sekarang ni apa sebenarnya keunikan yang ada dalam kita punya produk vitamin. Nampak tak? Jadi kita akan jadi sangat bersemangat tanpa kita menunggu sesiapa ataupun tanpa kita menunggu masa yang sesuai. Kenapa saya kata inilah masa ni? Sebab itu nombor satunya dalam Volten ni kita tekankan tentang knowledge. Kita nak semua ejen-ejen kita ada ilmu. Okay? Lepas tu daripada ilmu ni lah anda ada confident untuk berkongsi dengan prospek-prospek anda di luar sana. Maknanya company ni dah sediakan dah. Bukan saja company, kalau anda tengok hari ini, kita punya top-top leader kita. Tiap malam mereka menjalankan program coaching, program training, program VSS, program SGP, sentiasa buat. Sebab itu saya salute dengan leader-leader kita. Salute dengan top-top leader kita. Mereka tak berhenti, malah bekerja bertambah kuat lagi untuk memastikan semua ejen-ejen di bawah rangkaian mereka sukses dan sepatutnya dapat apa yang mereka patut dapat, terutamanya di musim COVID ni. Sebab semua orang dah takut nak keluar. Bila takut nak keluar, di sinilah peranan kita untuk saya nak kongsikan untuk kita berpindah ke digital online marketing. Baik. Selain daripada tu, itu kita cerita pasal knowledge. Okay? Knowledge ni tuan-tuan, bila anda dapat saja, anda terus buat. Dapat saja terus buat. Dapat saja terus buat. Kongsikan dengan seberapa ramai orang. Okay? So, yang seterusnya S. S ni apa? Skill. Kemahiran kita membuat pendekatan. Kemahiran kita marketkan produk kita. Kemahiran kita convince orang, meyakinkan orang tentang produk yang ada pada kita yang boleh membantu mereka sekeluarga. Okay? Membantu mereka sekeluarga. Okay, lepas tu pula, kita juga mesti mempunyai kemahiran, skill untuk memujuk mereka. Okay? Memujuk mereka. So,
konsep ataupun skill-skill ini bukannya terjadi. Jadi anda kena keep on buat dan buat dan buat. Saya percaya bahawa apabila kekerapan anda membuat perkongsian dengan prospek-prospek anda, skill anda setiap hari akan bertambah dan bertambah. Di situlah akhirnya anda akan dapat apa yang disebut sebagai closing, sebenarnya closing. Dan yang seterusnya ialah A. A, bila kita ada knowledge, bila kita ada skill untuk nak convince people, nak communicate dengan people, okay, kita perlu bertindak. Bertindak ni sangat penting untuk apa? Untuk kita buat fast action, fast result. Itu dia. Seterusnya, baik. Ini sedikit statistik gambaran saya nak menunjukkan kajian pengaruh televisyen dan media sosial terhadap golongan belia di Malaysia. Okey, golongan belia di Malaysia. Kalau kita perhatikan trend medium yang sangat popular sekarang ni adalah yang telah pun saya kotakkan tadi tu adalah internet dan juga telefon pintar. Kalau tengok televisyen, mana ada orang boleh tengok sampai 5 jam? Betul tak? Memang saya tak tahulah macam mana rupanya kan. Macam tu juga dengan telefon, nak bergayut sampai 5 jam pun tak ada. Tetapi hari ni, okay, ada dua medium yang sangat-sangat relevan hari ini, iaitu internet dan juga telefon pintar. Kalau internet jangan cakap lah, semua orang kat rumah dah ada wifi kan, 24 jam. Okay, dan telefon pintar. Telefon pintar ni, smartphone ni, macam-macam dalam tu ada, betul tak? Mungkin anda nak tengok Netflix ke, nak tengok iFlix ke, nak tengok YouTube ke, lepas tu nak jalankan perniagaan ni ke, nak buat macam-macam lah. Macam-macam anda boleh buat. Jadi hari ini masyarakat dah spend lama, masyarakat akan menggunakan medium smartphone ni lebih lama. Jadi bila kita nampak penggunaan smartphone ni semakin meningkat dan orang akan sentiasa melihatnya, maka di sini adalah satu peluang untuk kita pindahkan marketing kita daripada offline kepada online. Itu dia. Jadi saya buka minda dulu. Baik, kita tengok kat sini dah perubahan trend perniagaan. Perniagaan ni pula dia ada trend dia. Okey, yang kita sebut sebagai O2O. Okey, O2O. O2O tu apa? O2O tu daripada offline ke online. Masih relevan tak offline ni? Yes, masih relevan. Tetapi disebabkan oleh kekangan COVID-19 ni, pergerakan kita terbatas, perjumpaan kita dengan orang pun terbatas, program secara fizikal pun terbatas. Ya. Jadi setengah orang jam. Alamak, jam macam mana ni, nak jumpa orang tak boleh lah kan, dan sebagainya. Okey, tetapi hari ini kita kena faham bahawa trend perniagaan hari ini sudah pun pergi kepada online. Sebab apa? Nak merentas negeri tak ada masalah. Nak masuk rumah orang pun tak ada masalah apabila kita sudah menggunakan online. Jadi kita sebagai seorang usahawan ni, sebagai seorang ejen ni, kita kena cepat. Okey, cepat fleksibel, cepat praktis, cepat apply. Tak pandai itu bukan perkaranya. Tak pandai hari ini semua orang tak pandai. Okey, tetapi bila dah terdesak macam ni, okey, kita terpaksa belajar. Mau tak mau kita terpaksa belajar. Okey, dia bukan tahap macam cepatlah bila COVID nak habis ni, aku nak janji dah ramai orang aku nak jumpa dan sebagainya. Benda tu kita tak tahu. Okey, tetapi inilah yang kita sebut sebagai O2O tu tadi, maksudnya daripada typical marketing kita terus mula bertindak. Jangan tunggu-tunggu lagi dah. Okey? Kita terus bertindak, beralih ke digital marketing. Okey, digital marketing ni ada orang pandai, ada orang tak pandai. Tetapi ini yang kita sebut sebagai trend change, demand change. Maksudnya bila trend tu dah berubah, automatically permintaan pun dah berubah. Okey, jangan datang lah bro. Boleh post tak? Boleh, tak ada masalah. Nanti masa key in, nanti bahagian delivery tu, boleh delivery method tu, okay, bahagian delivery mode tu, buat klik bahagian delivery. Masukkan alamat, insyaAllah 2 hari, 3 hari, produk tuan akan sampai. Itu pertama. Yang keduanya ialah kita gunakan payment gateway. Okey, tak payah apa nombor akaun kau dan sebagainya, tak perlu lagi dah. Jadi semuanya hari ni dah berubah. Automatically nak register ke, okey, nak buat placement ke, nak transfer ke, jadi semuanya adalah menggunakan trend semasa hari ni. Inilah dia yang kita perlu tabik kepada Volten. Pasal Volten dia datang pada waktu yang tepat. Waktu yang tepat hari ni. Kalau anda kena pergi ke bank, okay, keluarkan duit, lepas tu pergi transfer balik kan. Jadi hari ni sangat-sangat sukar. Jadi hari ni bila kata trend change, demand change. Trend perniagaan ni dah berubah. Okay? Kita sendiri pun memasarkan produk kita melalui online. Kita sendiri pun daftarkan ejen-ejen baru kita melalui online. Kita pun transferkan kita punya e-wallet kita ke bank pun online.
kita pun hantar produk kita kepada ejen-ejen baru kita, okay, ataupun kepada customer-customer kita pun secara online. Itu dia yang saya rasa anda sebagai seorang ejen, anda kena tahu bahawa apa yang anda ada hari ini adalah sesuatu yang orang perlukan. Cuma kita tak kuat nak bercerita dengan orang, tak bersungguh nak berkongsi dengan orang. Ya? So, trend change, demand change. Baik, bila saya kata trend change, demand change, 4 perkara tadi tu yang dunia perlukan, yang masyarakat perlukan, ada pada kita. Yang pertamanya, digital business platform. Ini dia orang cari. Ada pada kita. Yang keduanya hari ini, dalam keadaan yang hari ini, orang fikir tentang health industry. Okay? Satu solution untuk menguatkan sistem imunisasi ataupun nak membasmikan COVID ni tadi. Ada pada kita. Kita menyediakan produk-produk yang sangat diperlukan di waktu ini. Yang ketiganya ialah advanced system. Kita dah menggunakan commission plan kita secara online sahaja. Okay? Di mana-mana ada berlakunya jualan di bawah rangkaian kita, sistem akan kira dan sistem akan bayar komisen kepada anda. Dalam kategori apa? Dalam kategori group commission tadi tu. Okay? Group sale commission. Baik. Dan yang keempatnya pula ialah kita buat kerja bukan seorang-seorang. Kita bantu-membantu. Nampak tak? Ini dia istimewanya yang ada dalam Volten iaitu net commerce. Kita bantu-membantu. Sama ada dia ejen baru ataupun yang ejen dah sedia ada, kita saling bantu-membantu tak kira walau dia berada di mana. Jadi sebagai seorang ejen, posisi anda dalam Volten ni apa? Posisi anda dalam Volten ni adalah marketing. Bagaimana anda nak marketkan perniagaan anda. Ini yang kita nak kongsikan pada malam ni. Kenapa kita kena buat marketing ni? Okey, tujuan kita jalankan menjadi ejen untuk membuat marketing di Volten ini adalah untuk anda membina database anda. Okey, database. Ini net commerce. Maksudnya kalau kita jalankan perniagaan ni, kita jalankan seorang-seorang, okey, maka kita akan lambat berjaya. Tetapi kalau kita jalankan perniagaan ni dalam bentuk kumpulan ataupun rangkaian, okey, maka database kita akan cepat berkembang. Okey. Bila kita kata database ni tadi, apa yang saya nak cuba kongsikan dengan anda? Yang pertamanya, bila anda berhijrah daripada offline to online. Okay, online ni tak kisahlah sama ada anda menggunakan FB ke, anda menggunakan Insta ke, anda menggunakan WhatsApp ke, apa-apa saja dah. Tujuannya adalah untuk anda nak mendapatkan lebih ramai follower. Bila saya sebut nak mendapatkan lebih ramai follower, okay, maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Saya fokuskan anda hari ini untuk buat sale baru. Okay, untuk create lebih banyak lagi sale-sale yang baru. Maksudnya membanyakkan lagi referral untuk ejen-ejen baru. Ini yang anda kena buat. Sebab bila masyarakat di luar sana tu memerlukan sesuatu daripada kita, maka kita hari ini perlu mendekati mereka. Daripada sini dah akan berlaku je sale yang baru. Anda akan dapat referral commission yang banyak. Kita hari ini banyak servis saja, servis, maka berlakulah repeat sale. Betul. Itu memang sangat bagus. Habis dia beli. Okey, dia mengamalkan produk. Itu yang kita nak. Betul. Tetapi dalam perniagaan ini, anda perlu membanyakkan lagi anda punya ejen-ejen yang baru. Bagaimana nak dapatkan ejen-ejen yang baru? Okey, caranya adalah untuk hari ini anda pindahkan marketing anda kepada online. Supaya ia akan mendapat demand yang lebih cepat. Sekejap lagi kita belajarlah. Daripada follower ni tadi, mereka ikut anda di dalam online, okay, di dalam social media. Akhirnya mereka yakin dengan anda, mereka percaya dengan anda, seterusnya mereka sama ada membeli produk dari anda ataupun mereka mendaftar menjadi ejen baru di bawah anda. Itu dah jadi kepada consumer dan seterusnya menjadi partners. Okey, daripada sini pula mungkin ada yang kata saya nak try satu kotak dululah. Boleh. Dekat sini anda akan dapat retail profit. Dan tetapi sekiranya mereka telah pun mendaftar menjadi ejen di bawah rangkaian anda dan mereka jalankan perniagaan seperti mana yang anda ajar, maka dekat sinilah akan berlakunya repeat sale. Bila repeat sale yang banyak dah tentulah anda akan dapat group sale commission. Daripada group sale commission ni, maka dekat sini dah anda akan mengumpul anda punya RP. Nampak tak? Jadi pada malam ni, saya nak lebih fokuskan kepada ejen-ejen yang datang kelas malam ni adalah untuk memahami posisi bagaimana nak buat marketing sekarang.
sebab tak boleh keluar rumah, tak boleh jumpa orang dan sangat-sangat takut dan sebagainya kan. Kita tak tahu virus ni ada pada siapa. Lebih-lebih lagi kita dengar virus yang terbaru ni yang sangat membimbangkan, iaitu COVID ya? Apa benda tu? Saya lupa dah pula. Okay, so di situ kita tak nampak simptom-simptom dah. Daripada India dan juga daripada Afrika ya. Lebih kurang macam tu. Jadi hari ni apa kita kena buat ialah kita perlu berkongsi, memberi kesedaran. Bro, kita tak tahu siapa sekarang ni yang terkena virus ni ataupun siapa yang ada virus ni kan. Okey, jadi apa yang kita kena buat tuan? Okey, kita tingkatkan sistem imunisasi tubuh badan masing-masing. Bukan untuk tuan saja tapi untuk kegunaan sekeluarga. Saya ada satu produk yang hari ini insya-Allah dapat membantu kita. Okay, sebab saya sendiri pun mengamalkan benda tu. Nampak tak? Jadi hari ni posisi anda sebagai ejen, anda kena tahu bila tak boleh offline ni, anda kena cepat berpindah ke online. Bila berpindah ke online, pada malam ni saya nak kongsikan bagaimanakah teknik untuk anda jalankan perniagaan ni dalam bentuk digital marketing ataupun online. Sebab ini trend sekarang. Jadi sayangnya kalau kita hari ni ada social media tetapi kita tak gunakan social media ni untuk nak tarik perhatian rakan-rakan kita. Kita ada 5,000 friends ataupun kita ada 3,000 friends, okay, dalam kita punya social media, dalam kita punya Facebook. Tetapi kita tidak gunakan platform itu, kita tidak gunakan medium itu untuk nak kongsi kebaikan tu. Sayang tuan-tuan. Okay, sayang. Okay. Jadi hari ni pada malam ni saya nak beritahu trend perniagaan hari ni lebih kepada influencer. Influencer ni maksudnya orang yang dapat memberi pengaruh kepada masyarakat di luar sana tu. Contohnya macam Instagram kan. Instagram tu dia ada Insta famous kan. Lepas tu dekat Facebook pula. So setiap kali dia buat live, ramai orang tengok dia. Lepas tu kita pula aktifkan pula dekat YouTube. Ataupun yang sekarang ni TikTok lah kan. TikTok kita masuk dalam medium TikTok ni dan kita promote. So keempat-empat medium ni bagi saya sangat-sangat penting dan sangat-sangat bagus untuk anda marketkan perniagaan ini. Okay? Dan anda akan tukar posisi anda menjadi influencer. Okay? So daripada sini pula berlakunya pada peringkat permulaan. Mungkin ada kata susahlah, malulah, seganlah, takutlah, tak biasalah. Ini semua benda-benda biasa yang bila kita perlukan pada perubahan tetapi kita tidak bersedia membuat perubahan, maka tidak akan ada apa-apa yang berlaku. Apa yang kita nak dari itu. Jadi hari ni bila saya sebut trend change, demand change, hari ni semua orang dah buat kepada online, kita masih lagi pergi kepada offline, kita akan ketinggalan. Dan bila kita cepat belajar, kita berpindah ke online, jadi semua network baru kita nanti, kita akan ajar mereka bagaimana cara kita buat marketing, mereka pun akan menggunakan kaedah yang sama. So kalau kita cepat dapat result, mereka pun akan cepat dapat result. Dan kumpulan anda akan cepat berkembang. Okay? So yang pertamanya sebagai new market player ataupun orang baru yang belum dikenali dekat social media. So pertamanya anda promote saja. Okay? Bila anda promote perniagaan anda, promote produk anda, promote diri anda, dekat sini pertamanya adalah awareness. Kita memberitahu pada masyarakat, terutamanya di social media, kewujudan kita. Okay? Kewujudan kita. Memang saya nampak ramai ejen-ejen kita yang aktif di Facebook. Cuma hari ini tukarkan sikit posisi anda tu untuk bagaimana anda nak mempelbagaikan teknik marketing anda. So anda, apa yang anda buat tu saya memang dah nampak lah, saya sedut lah kan. Okay. So ada yang hantar barang, ada yang kumpulkan barang, ada yang ambil barang dan sebagainya. So dekat situ orang nampak aktiviti. Okay, bagus. Cuma kita nak create wave hari ni. Kita nak create wave. Ya? Okay, pertamanya ialah awareness. Yang keduanya ialah curiosity. Curiosity ni iaitu memberi perhatian. Okay, memberi satu tanda tanya. Sebenarnya aku selalu tengok brother ni dekat Facebook lah. Sebenarnya dia ni buat perniagaan apa jadi dia dah start buat satu curiosity. Aku nampak macam best lah bisnes dia ni. Kan? Yang ketiganya ialah daripada situ. Bila kita selalu berada di social media. So lama-lama kita akan mendapat follower. Okay? Follower ni penting. Mereka bukan lagi ejen anda. Mereka bukan lagi customer anda. Tetapi mereka adalah follower anda. Kenapa mereka follow anda? Sebab ada sesuatu yang mereka rasa macam best hari ni. Nak follow lah. Sekali lagi kita tunjukkan contoh dia. So daripada situlah, bila anda seorang yang dah mula ada pengaruh, seorang yang sudah ada mula dipercayai, diyakini lah, maka mereka akan mula
menjadi partners anda, business partner anda. Nampak tak? Akhirnya kita baru ke situ. Tetapi hari ini saya tidak mahu berkongsi dengan anda satu cara yang lama ataupun satu cara yang sukar ataupun maraton. Saya nak berkongsi dengan anda, kita buat cepat. Kita buat cepat dan kita buat terang. Okey. Daripada sinilah bila saya kata influencer ni iaitu orang yang mempunyai pengaruh yang kuat dekat social media lah. Ini salah satu kaedah yang kita sebut sebagai work smart. Kita tak perlu keluar daripada rumah, tapi kita menggunakan social media untuk jalankan perniagaan kita. Cuma kita perlukan kepada fokus dan disiplin. Bila kita nak buat social media ni, nak tukar kepada digital marketing ni, anda kena ada jadual yang bagus. Okay. Yang keduanya ialah marketing approach. Marketing approach, pendekatan pemasaran sekarang. Pendekatan pemasaran sekarang ni, bila ramai orang duduk rumah, automatically jadi macam PKP 1 yang lalu dulu. Semua orang akan start main dengan handphone masing-masing, buka laptop masing-masing dan sebagainya kan. Jadi masa masyarakat untuk berdepan dengan online tu sangat lama. Jadi peluang anda untuk mengambil kesempatan ni sangat-sangat perlu kepada kebijaksanaan. So yang ketiga ialah creative selling. Creative selling ni yang kita sebut sebagai soft sell. Okay, saat lagi saya tunjukkan beberapa kaedah yang kita boleh apply untuk kita menjadi marketing yang baru. Sebagai ejen Voltaire ni, dia kena jadi pendekatan yang baru. Okay? Kita buatlah. Walaupun ramai-ramai kata tak yakin dah, susah lah, tak reti lah. Itu semua perkara-perkara biasa tuan-tuan yang perlu anda melalui proses. Lama-lama anda akan cepat faham. Benda ni sekejap je. Dan yang seterusnya ialah wealth and health living. Bila kita buat live dan sebagainya kan, orang akan tengok kita, ini bagus dah. Rupanya dia ni bukan kaleng-kaleng punya orang. Oh, dia merupakan seorang ejen yang sangat successful. Pertamanya orang akan tengok anda rajin. Itu dia. Walaupun anda tak ada tunjukkan apa-apa, saya tak ada kereta mewah lagi lah. Saya belum dapat pendapatan sampai 5-6 angka lagi lah. Tetapi kriteria yang pertama yang orang nampak anda adalah rajin. Nampak tak? Dia selalu buat live lah. Dia selalu keluar kat social media lah. Pertama orang akan nampak anda rajin. Rajin ni merupakan satu pool strategi. Okay, satu pool marketing. Okay, satu pool marketing. Satu kaedah pemasaran yang menarik orang untuk mengenali dan mendekati anda. Pertamanya ialah rajin. Anda kena selalu berada di social media. Okey, daripada sini tuan-tuan dan puan-puan, okey, apa lagi yang saya nak kongsikan anda? Mengapa anda perlu aktif di social media? Pertamanya adalah di social media dia mempunyai potensi yang besar. Nampak tak? Potensi yang sangat besar. Besar tu bukan saja kita punya kawan 5,000, bukan saja kita ada potensi kepada 5,000 tu tadi. Tetapi di social media, satu lagi kelebihan yang anda kena nampak ialah the power of sharing. The power of sharing. Bermaksud follower anda ataupun friends anda akan share anda punya content kepada kawan dia. Nampak tak? So ini dia bertimpa-timpa tau. Itu dikatakan sebagai potensi yang besar. Yang keduanya, bila kita menggunakan teknologi. Ini selalulah kita punya tuan CEO kita, bos kita selalu cakap benda ni. Hari ni kita kena gunakan teknologi ni. Hari ni kita kena gunakan teknologi ni. Ini CEO kita selalu cakap. Tetapi ada yang ejen dia ambil point tu. Dia dapat satu turning point. Ada ejen yang, ya betul-betul saya setuju bos. Tetapi mereka tidak menggunakan. Okay, menggunakan apa yang CEO kita sampaikan. Okay, gunakan teknologi. Sebab teknologi ni yang keduanya adalah dia pantas. Yang ketiganya dia meluas. Dia meluas ni maksudnya hari ni adalah dia bukan saja boleh masuk ke daerah tau. Bukan saja boleh masuk ke negeri, tetapi boleh merentas ke negara. Malah boleh masuk ke semua rumah orang. Itu dia. Memang dia penggunaan dia sangat-sangat meluas. Dan dia tiada sempadan. Ini kita kena faham. Bila kita nak buka pasaran antarabangsa dalam masa COVID ni macam mana? Oh, memang susah lah. Tetapi dengan adanya teknologi ni, kita dapat merentas, okay, tanpa sempadan. Dan ianya adalah merupakan pasaran yang terbuka. Okay. Ini saya tak boleh tunjuk penuh lah. Saya cuma nak kongsikan, saya kena crop lah nanti salah kan. Saya nak kongsikan dengan anda bagaimana hari ini influencer ni, mereka sudah pun mempunyai pengaruh yang besar dan berjaya membuat impact yang besar di social media. Contohnya, dekat situ ada 21,126 orang yang klik like. Maksudnya, bila dia buat review dekat live dia,
ada 21,000 orang yang tengok. Ada 21,000 orang yang klik like. Yang kedua ni pula, bila dia buat live, sama ada dia buat live apa-apa saja, okey. Tetapi hari ni kita tengok, berapakah orang yang tengok? 154,000 tuan-tuan. Mungkin live dia dalam 30 minit je, ataupun mungkin live dia dalam 15 minit saja. Tetapi bila dia buat live saja, 154,000 viewer. Bayangkanlah tuan-tuan, saya nak mengajak anda ni sebagai seorang ejen, anda buat. Lama-lama anda mempunyai viewer yang ramai, follower yang ramai. Bayangkanlah daripada 154 orang yang tengok anda punya live ni, kita ambil dah 10% yang closing untuk join basic dengan anda. Nampak tak? So ini dah ada trend marketing. Ini dah trend marketing sekarang. Maksudnya kita tidak lagi bersandarkan kepada hot dan warm market saja. Maknanya cold market ni, itu adalah sasaran kita yang sangat-sangat perlu kita utamakan. Selain daripada hot market dan warm market. Betul tak? Okey. Bukan saya kata jangan buat apa yang anda buat sekarang. Apa yang anda buat sekarang ni, teruskan. Cuma saya nak mengajak anda untuk buka satu lagi pasaran secara terbuka, iaitu di social media. Anda tengok kat sini, dia ada 64,000. Yang bawah ni lagi dah dahsyat tuan-tuan. Bila dia buat live tuan-tuan, 1.1 juta orang tengok. Nampak tak? Bayangkanlah macam mana bila dia buat live tu 1 juta orang tengok. Yang bawah tu jangan cakap lah, 1.4 juta orang tengok. Itu orang tengok tau. Belum lagi orang beli apa yang dia cakap. Kalau dia buat beritahulah, sebenarnya hari ini kan, untuk nak membenteras kita punya COVID-19 ni, masing-masing kena tingkatkan sistem imunisasi tubuh badan masing-masing. Macam saya hari ni, alhamdulillah, sehingga hari ni saya kekal sihat, saya amalkan VR4 ni. Nampak tak? VR4 ni, dia adalah ekstrak halia hitam 100%. Dalam ni ada kandungan metaciflavon. Nampak tak? Bila dia bercerita tu, orang akan saya nak. Nampak tak? So, saya nak mengajak anda untuk yakin kepada potensi anda. Kalau anda rasa belum boleh buat, anda dah kena start buat sekarang. Ya? Okey. So, ini antara pengaruh-pengaruh yang kita sebut sebagai influencer. Maksudnya, bila ejen ni, dia berani pindahkan dia punya trend marketing dia daripada offline ni untuk pergi satu lagi ke online. Jadi isunya COVID ke tak COVID ke, dia nampak bahawa aku perlu berkongsi dengan lebih ramai lagi orang. Perlu berkongsi dengan lebih ramai lagi supaya orang di luar sana tu yang nampak apa yang sedang aku cuba kongsikan. Jadi kalau kita ada mentality ataupun kita ada minda yang begitu, insya-Allah you can reach to all people's heart. Terus pergi ke hati dia, ya. Okey. Seterusnya saya nak kongsi kat sini adalah kenapa hari ini untuk digital marketing, ejen-ejen kena menjadi influencer. Okey, iaitu sentiasa buat live dekat dalam social media supaya orang mengenali anda sebagai satu branding kat situ. Okey, pertamanya adalah tujuannya untuk mengumpulkan database yang besar. Bermakna hari ini bila anda rajin buat live, okey, makin lama anda akan makin dikenali. Dekat sini secara tak langsung anda akan mendapat database yang besar, follower yang besar, viewer yang ramai, dan akhirnya menjadi business partner anda. Yang keduanya ialah peluang untuk anda berkongsi info dan manfaat. Bagaimana hari ini anda nak kongsikan produk yang bagus ni kepada masyarakat? Memanglah mula-mula kita buat live ni 5 orang dia tengok, ataupun 10 orang dia tengok. Kita nak 100,000 orang tengok, ataupun 10,000 orang tengok, betul tak? Ataupun 1,000 orang tengok. Tapi yang tengok 20 orang, 30 orang. That is the beginning of success. Semua kejayaan yang besar bermula daripada kejayaan yang kecil. Kejayaan yang pertama yang anda kena buat adalah membawa diri anda ke depan. Okey, sebab anda adalah front line kat sini. Okey, jadi hari ini anda keep on buat tanpa anda rasa bimbang ada respon ke tak ada respon, because you are bringing something that very special. Sesuatu yang orang perlukan di luar sana. Dan yang ketiganya adalah kenapa anda perlu jadi influencer, kuasa like and share yang saya ceritakan tadi. Maksudnya si A ni tengok anda punya live, mereka suka, si A ni suka, dia akan jadi follower anda. Bila dia jadi follower anda, dia pun akhirnya akan menjadi anda punya business partner yang baru. Bila dia jadi business partner yang baru, automatically bila anda buat live selepas ni, dia akan bukan saja klik like, dia juga akan share kepada friend dia.
Itu yang kita nak sebenarnya. The power of leverage. Okay. Okay, but we can't overclaim. Ya, betul. Sekali lagi saya beritahu. Thank you. Okay. Dia ada beberapa kriteria lah. Bila saya cerita hari ni, bila kita nak buat marketing dalam bentuk offline ke online, mesti dia ada beberapa guide. Laju soalan dia. Laju dia punya feedback. Bagus. Terima kasih. Sekali lagi saya ceritakan bagaimana kaedah kita nak buat. Okay. Yang seterusnya ialah membuka pasaran baru secara bijak dan kreatif. Ini yang pentingnya. Saya nak mengajak anda hari ini, think out of the box. Keluar daripada kotak tu. Untuk kita membuat satu teknik marketing yang baru. Okay. Bila kita buat live streaming ni, kenapa saya selalu cakap pasal live streaming ni? Okay. Bila kita upload kita punya post dekat Facebook, so dia punya capacity, strength dia boleh pergi antara 2 ke 3% sahaja. Okay, 2 ke 3% sahaja yang akan baca anda punya posting. Dia memang dah setting macam tu. Tetapi bila anda buat live streaming, so 5,000 friends anda tu ataupun 3,000 friends anda tu akan mendapat notification bahawa anda sedang buat live. Okey, siapa kat bawah ni? Contohnya kat sini, saya ambil situ siapa ada? Papa Pelis contohnya. Papa Pelis ni, dia buat live. Bila dia buat live, saya salah seorang daripada friends dia, saya akan dapat notification bahawa Papa Pelis sedang buat live. Okey. Tetapi sekiranya saya tak available, masa dia buat live tu saya tak available, tetapi saya tetap akan dapat notification juga, Papa Pelis was live 30 minutes ago. Nampak tak? Sebenarnya ini yang kita nak sampaikan ni. Saya belum cakap about content yang tadi cerita pasal overclaim dan sebagainya. Yang itu sekali lagi saya akan beritahu. Okay? Content yang bagaimanakah yang sesuai untuk kita nak positionkan marketing kita. Okay? So, di sini anda tengok. Mula-mula anda buat memang tak ramai. So, anda kena very firm dengan anda punya usaha anda tu. Mula-mula anda buat live, mungkin 10 orang yang tengok. Tetapi bila keep on buat, dia naik 50. Bila naik 50 tu dah tentu dah ada orang yang suka dengan anda punya live anda. Mereka akan start buat live kat situ. Seterusnya mereka akan share anda punya live itu. Walaupun dia tak kenal anda, tetapi dia suka dengan konten yang anda kongsikan dengan masyarakat. So automatically hari ini dia orang akan share. Okay? So daripada situ dia akan jadi 100, dia akan jadi 1,000, 10,000 dan sampai kepada 1 juta kan. Okay. So itu adalah prakata. Prakata. Itu adalah mukadimah lah untuk nak buka minda kepada ejen-ejen supaya anda nampak bahawa kita kena pandai hari ini menggunakan social media yang ada. Okay. So start sekarang. Pertamanya, bila kita nak start buat digital marketing ni, okay, apa yang kita perlu sediakan? Yang pertamanya kita kena ada idea. Kena ada idea macam mana hari ni kita nak start buat digital marketing di social media. Okay, digital marketing di social media. Baik. So pertamanya kita kena ada idea. Baik. Untuk dapatkan idea ni, pertamanya first kali anda kena positionkan diri anda untuk menjadi influencer. Okay, orang yang berpengaruh dekat social media tu bukan hari ni buat besok jadi, tak. Okay, so pertamanya kita kena clear objektif kita hari ni buat marketing ni dekat social media ni, apa dia punya direction dia, apa hala tuju dia, untuk apa. Dah tentulah untuk sale anda, dah tentulah untuk income anda, dah tentulah untuk dapat lebih ramai lagi anda punya new business partner kan. Okay, jadi pertamanya adalah anda kena upgrade diri anda ke next level. Dulu mungkin malu, dulu mungkin segan, dulu mungkin takut, dulu mungkin tak berani. Hari ini kalau keadaan ini memaksa anda untuk pergi ke next level, untuk bercakap dengan depan kamera, jadi hari ini you take the challenge. Okay, go to next level, take the challenge. Sebab hari ini anda tak boleh bergantung kepada rakan niaga anda. Masing-masing kena jalankan perniagaan. Sebab apa? COVID hari ini membantu kita untuk kita agresif, untuk membantu lebih ramai orang. Yang keduanya ialah berani untuk buat perubahan. Okay? Alhamdulillah, saya dah start buat live. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, itu yang kita nak dengar tu. Ya? Kalau boleh, kita positifkan diri kita. Jangan ambil benda-benda negatif ni yang menghalang. Kita rasa, takutlah nak promote, tak beranilah nak promote, overclaim lah, testimoni kata tak boleh, macam mana nak buat ni, apa yang aku nak share.
InsyaAllah, don't worry tuan-tuan dan puan. Sekejap lagi kita akan kongsikan sekurang-kurangnya anda nampak bagaimana kaedah untuk anda nak menjalankan perniagaan ini lebih mudah sebenarnya di kala pandemik ni. Ya. Yang ketiganya adalah, yang keduanya adalah berani buat perubahan mengikut peredaran masa. Kalau dah demand hari ini lebih kepada online, jadi anda kena bawa perniagaan anda ni ke dalam bentuk online. Okey. Yang ketiganya ialah banner branding anda. Anda kena push diri anda untuk create branding anda sendiri. Orang tahu anda buat Volten, tetapi anda buat cerita inilah kenapa orang suka join Volten dengan anda. Sebab anda ada branding yang sungguh menarik. Mungkin cara konten anda menarik, mungkin cara presentation anda menarik, kan? Personality anda menarik, trademark anda pun bagus, kan? So anda boleh buat trademark sendiri. Kita minum dulu ataupun hi, power, apa-apa sajalah. Anda boleh create membuatkan orang ingat anda, kan? Okey. So yang keempatnya ialah buat konsep yang digemari. Konsep macam mana mentor nak buat ni? Macam mana nak buat konsep ni? Okey, lepas ni saya kongsikan anda ada banyak idea-idea yang mungkin anda tengok, okey, aku nak try buat benda ni, ya. Yang pentingnya saya nak mengajak anda idea-idea ni untuk bertindak cepat. Kita tak boleh bertahan ni. Kita biarkan keadaan je, tak. Ini dah waktunya sebenarnya anda kena ambil satu posisi yang positif. Okey, posisi yang positif. Ish, tak boleh tahan ni. Sebenarnya takkan aku nak biarkan aku ada produk yang bagus, aku makan sendiri untuk keluarga aku. Itu tak bagus tu. Attitude tu tak bagus tu. Kita selamatkan diri kita dan keluarga kita saja. Apa jadi dengan masyarakat, kawan-kawan kita kat luar sana tu? Mereka tu sebenarnya adalah market yang kita perlu tolong. Market yang perlu kita bantu. Memanglah mula-mula dia negatif, dia tak setujulah produk ni ya ke tidak ke, betul ke tak betul ke, okey ke tak okey, dia tak tahu. Tapi itulah peranan kita. Cabaran tu tetap ada, kan. Mula-mula takkan orang terus percaya. Tetapi hari itu yang kita sebut sebagai skill. Yang seterusnya ialah konten yang menarik. Sekejap lagi saya tunjukkan beberapa kategori-kategori konten yang mungkin anda pilih bahawa konten ni saya rasa saya ada pengalaman kot. Okay. Yang keenamnya, pastikan kualiti gambar ataupun audio semasa live. Masa anda buat digital marketing, masa anda buat live dalam Facebook ke, dalam Insta ke, TikTok ke ataupun YouTube ke, make sure kualiti itu bagus. Maksudnya muka anda terang, kan, suara anda jelas. Itu yang kita perlukan. Kita tak naklah buat dalam gelap, kan. Buat dalam gelap, pakai lampu lilin saja ke, konon-kononnya identiti lah. Tapi orang rasa macam, gelap lah, tak nampak, tak best lah. Yang keduanya adalah audio. Jadi bila anda nak buat live, pastikan anda punya audio tu jelas supaya orang boleh faham apa yang cuba anda sampaikan. Ini kan tengah-tengah buat live, suasana tak sesuai lah, suasana dalam rumah tak sesuai lah. Jadi anda kena mengambil kira kualiti tu. Because people are willing to watch your live ni, okay, orang akan tengok. Kalau 3 minit yang pertama tu orang tengok macam membosankan, orang terus cut off lah. Jadi anda kena pastikan kualiti tu bagus. Yang seterusnya lah durasi yang sesuai. Durasi yang sesuai ni maksudnya berapa lama anda nak on air. Okey, adakah 10 minit, 20 minit, 30 minit, 1 jam dan sebagainya. So ini bergantung kepada konten anda. Bagi saya punya advice lah untuk anda as a beginner ni, jangan ambil masa lama. Okey, buat permulaan ni dalam 10 minit, 15 minit untuk permulaan, okey. Besok buat lagi 10 minit, 15 minit, okey. Lepas tu buat lagi 10 minit, 15 minit, okey. Okey, sebab anda nak create awareness dulu untuk orang mengenali anda. Seterusnya ialah graf persembahan yang tidak sekata. Graf persembahan yang tidak sekata ni maksudnya dalam anda punya live nanti, okey, jangan senada aja. Jangan senada aja. Dalam anda punya live tu mesti ada colours, kan? Anda punya emosi, anda punya intonasi, anda punya body language, lepas tu anda punya gesture, posture, lepas tu skrip anda tu mungkin ada rasa yang menarik sikit, mungkin ada joke sikit, mungkin ada kelakar sikit, mungkin ada yang macam enjoy sikit, kan. Jadi orang akan rasa, ini punya live best lah. Dia macam tu, ya. Alright. Jangan mendata sangat. Nanti orang bosan. Baik. Bila kita kata hari ni kita nak buat digital marketing, there are 2 types of digital marketing. Sama ada kita nak pergi kepada hard sell ataupun kita nak pergi kepada soft sell. Baik. Saya just kongsikan banyak benda malam ni supaya anda boleh nampak
Oh, yang mentor cakap hari ni, okey, baru aku faham. Okey, hard sell ni apa? Hard sell ni bila dia buat live, dia terus menjual. Dia terus menjual. Okey, yang ini adalah VR4 kapsul. VR4 kapsul ni dalam ni adalah ada 50 biji. Okey, dia adalah 100% ekstrak hala hitam. Harganya RM110. Okey, so cara makan dia begini. Ada orang ambil 4 biji pagi, 4 biji malam. Dia bagus untuk tingkatkan imunisasi. Selain daripada itu juga untuk melancarkan peredaran darah. Cepat-cepat dapatkan daripada saya. Hubungi nombor di bawah. Okey, bila anda buat hard sell yang macam tu, okey. Tetapi hari ni, hari besok anda buat lagi hard sell, orang tak beli dah. Orang tak tengok dah. Dia akan jadi sangat satu benda yang orang rasa macam sangat direct lah kan. So, cara marketing sekarang ni dia lebih kepada kita kata apa tu? Win their heart. Okey, win their heart tu maksudnya memenangi hati dia. Membuatkan orang selesa dengan anda, membuatkan orang rasa macam best dengan anda kan. Orang rasa nak mengenali anda. So anda pergi kepada soft sell. Soft sell ni maksudnya dia menjual apa tau. So dia menjual produk juga, produk konten juga. Tetapi bukan dalam bentuk yang direct. Dia jual dalam bentuk indirect. Contohnya, okey. Dia cerita hari ni hari ni saya nak masak bubur jagung. Okey. Bubur jagung ni memang sesuai untuk minum petang. Okay. Sambil dia tunjukkan tu apa bahan-bahan yang dia buat untuk bubur jagung tu, okey. Lepas tu orang tengok kat sebelah tu adanya VR4 kapsul, ada produk lah. Adanya VCafe contohnya kan. Tapi dia tak cakap apa-apa pun pasal VCafe tu. Okey, hari besoknya dia buat lagi satu live lagi. Live saya petang ni saya nak masak apa tu? Kuih tiaw sup contohnya. Kuih tiaw sup ni suami saya suka makan. Bila suami saya ni, dia kalau dalam 2 minggu ni mesti nak kuih tiaw sup. So kita pun tunjuklah bahan-bahan yang kita gunakan untuk kuih tiaw sup. Tapi kat tepi tu ada lagi gambar, ada lagi kotak VR4 tu. VCafe tu. Nampak tak? Orang akan tengok je. Lalu orang akan tanya, Kak, dekat tepi tu kotak apa Kak? Nampak tak? Dia ada kaedah dia. Ada kaedah dia. Okey? Sekejap lagi saya tunjukkan. Itu salah satu cara soft sell. Maksudnya anda akan bercerita live. Dia tak ada kena mengena dengan bisnes dan produk anda. Sebenarnya anda sedang membuat branding diri anda sendiri dulu. Okey, branding supaya orang mengenali anda. Bila orang mengenali anda, so bila dah start orang mengenali anda boleh buat review. Okey, review. Okey. Salah satunya dulu anak saya ni memang dia sensitif dengan abu-abu kan. Kalau kita sapu-sapu rumah, kemas sikit rumah, dia akan bersih lah. Sebab apa? Dia ni memang allergic dengan abu. Tapi alhamdulillah lah, sejak saya minta dia makan VR4 kapsul ni, okey, dia dah tak ada bersin-bersin lagi dah. Sebab apa tau? Sebab dia menguatkan kita punya sistem imun dalam tubuh badan kita. Saya memang syorkan siapa anak-anak yang ada masalah allergi dengan habuk dan sebagainya, boleh ambil lah produk VR4 kapsul ni. Dah, dia cerita macam tu saja tau. Tak payah cerita berapa ringgit satu botol ke, nak dapatkan macam mana. Anda just buat review macam tu dulu. Okay? So, jangan terlalu, orang kata tu, gelojoh lah untuk anak-anak ni. Tetapi, ada. Sekejap lagi saya tunjukkan bagaimana kita nak buat hard sell tu apabila kita buat dalam bentuk soft sell. Sekejap lagi saya tunjukkan ya. Okay, bila review ni pula, anda boleh buat review produk dan juga anda boleh buat review bisnes. Okay, seterusnya, okay, ni setakat ni okay ya, boleh tengok apa yang boleh catch up apa yang saya cuba kongsikan. Ada lebih kurang dalam 359 orang. Oh, alhamdulillah. Terima kasih lah. Sekurang-kurangnya anda dapat satu benda, tolong share lagi ya. Ada masa lagi sikit dah. Saya ada lebih kurang dalam 10 slide lagi saya nak habiskan. Tolong bagi tahu kepada ejen-ejen anda untuk masuk live ni. Okay, that's right mentor. Ya, betul. Thank you for your response ya. Okay, tolong bagi tahu kepada ejen-ejen anda untuk attend kelas ni. Ini penting ni tau. Sebab saya tak nak ejen-ejen ni dia stuck. Tak tahu apa nak buat, dia jam, tak tahu apa nak buat kan. Sebenarnya malam ni saya berkongsi dengan anda semua untuk saya nak memberitahu bahawa gunakan digital marketing ni untuk kita cepat menggantikan kita punya typical marketing tu. Nak buat VSS tak boleh, nak apa tak boleh ya. Jadi di sini, okay, slide ni pula saya nak cerita tentang contents. Okay, yang anda cerita tadi tu kan, nak buat macam mana ni mentor, takut overclaim lah, takut testimoni. Okay, baik. First kali, bila anda main soft sell,
Anda kena tengok dulu konten apakah yang anda nak buat live. Anda nak dikenali masyarakat di luar sana tu dalam konten yang macam mana. Contohnya, anda cerita, ni contoh ya. Saya bagi semua contoh-contoh ni. Anda boleh ambil gambar ni supaya anda balik nanti pula lah. Lepas habis daripada live ni, anda akan tengok balik, oh aku nak main konsep yang mana. Okey, aku nak gunakan konten yang macam mana. Okay, saya cuma tunjukkan saja, anda boleh buat konten yang lain lah. Ini saya punya contoh sajalah. Pertamanya, mungkin anda nak masuk anda punya live dengan cerita isu semasa. Isu semasa ni, kalau boleh janganlah berkaitan dengan benda-benda yang negatif. Politik ke apa. Kalau boleh jangan ya. Kita orang berniaga ni jangan involve dengan politik lah. Itu nasihat saya lah. So yang keduanya, jangan cerita benda-benda yang negatif lah. Jangan cerita benda-benda negatif lah. Tak maulah. Dia represent peribadi anda sebenarnya. Kadang-kadang anda punya post dekat Facebook tu yang negatif ke, yang beremosi ke, itulah peribadi anda sebenarnya. Jadi bila orang nak join dengan anda, orang tengok, weh dia macam ni apa dia bahasa. Tak beranilah, kata kan? Tak beranilah. Because of orang tengok anda punya post. Jadi pertamanya saya bagi topik kat sini isu semasa. Okey, isu semasa tentang COVID. So anda ceritalah tentang isu COVID ni. COVID ni caranya ialah untuk kita kena banyak lagi basuh tangan, buat social distancing dan sebagainya. Yang keduanya ialah mungkin anda nak cerita hari ni bila COVID ni kita tak digalakkan keluar rumah, kita kena banyak buat aktiviti kat rumah. Jadi malam hari ni saya nak berkongsi dengan anda dalam masa 15 minit ni antara aktiviti-aktiviti yang kita boleh buat kat rumah bersama dengan keluarga kita sempena isu semasa ni. Jadi kita tak perlulah kita jaga kita lah. Maksudnya kat rumah ni saya show kat anda kita buat aktiviti ni. Nampak tak? So itu adalah contoh isu semasa. Jadi anda punya live ni dia bercerita tentang soft sell. Soft sell maksudnya hari ni ialah bila anda bercerita, anda sambil pegang produk ke, sambil anda bercerita tentang live tu, anda minum air ke, memang sedap lah. Saya kalau malam-malam kan sebelum saya tidur kan, saya mesti ambil susu ni. Susu ni ialah susu vitamin. Dia memang bagus lah. Lepas saya minum susu ni, saya tidur dengan lena sekali. Nampak tak? So you habis kat situ je. Orang akan tanya, Kak, susu apa tu Kak? Nampak tak? Ini curiosity. Itu cara hari ni, pendekatan digital marketing. Okay? Yang keduanya ialah anda mungkin nak ambil konten info keselamatan. Info keselamatan ni maksudnya ialah bagaimana nak menghindarkan benda-benda yang berbahaya dalam rumah anda. Contohnya, nak letak pisau ni macam mana? Okay, nak letakkan barang-barang kemas ni macam mana? Jadi ada banyak lah. Ini saya just buka pindah lah. Saya rasa anda lagi tahu macam mana anda nak masukkan konten yang menarik untuk anda punya digital marketing ataupun anda punya live. Ataupun anda boleh pergi kepada konten info kesihatan. Mungkin anda memang ada informasi yang banyak tentang kesihatan kan. So anda boleh berkongsi tentang, hari ini saya nak berkongsi tentang bahayanya sesama. Contohnya macam itulah kan. Okay, sesama ni disebabkan oleh begini. Jadi hari ini kita kena kerap basuh hidung kita, basuh tangan kita, keraplah mandi untuk menghindarkan daripada perkara-perkara yang tak diingini. Sekian, terima kasih. Hari besok saya nak kongsikan pula tentang masalah migraine. Mungkin ada kawan-kawan anda yang ada masalah migraine, besok jangan lupa saksikan live saya untuk orang-orang yang ada migraine. Saya akan kongsikan apakah puncanya migraine, apakah bahayanya migraine dan bagaimanakah cara untuk nak reducekan migraine. So jumpa malam esok pukul 9 malam di live saya. Nampak tak? So anda kena buat siri yang begitu. Barulah orang akan follow. Dia pun akan beritahu kepada kawan dia. Bro, kau kan ada masalah migraine kan? Malam besok, okay, brother ni dia buat live tau. Aku nak kau tengok sekali. Nah, ini dia punya ni. Nampak link dia. So, yang seterusnya ialah info kekeluargaan. So, anda mungkin boleh ambil bahagian kekeluargaan. Bergantung kepada minat dan kecenderungan anda. Cuma saya nak mengajak anda untuk start buat digital marketing ni. Maksudnya saya nak anda nak buat marketing ni, okay, dalam bentuk live ni yang menggunakan soft sell konsep. Ini memang trend yang sangat berkesan kan. Okay, ataupun anda nak ambil info keuangan, bagaimanakah cara untuk membuat penjimatan, membuat saving. Okay, caranya begini. So orang akan tengok. Ataupun gaya hidup. Ataupun anda memang suka nak berkongsi dengan orang, hobi kan, hobi. Yes, mentor, logic people. Ya, betul. Thank you. Rajin ini buat komen Botak International ni.
Lepas tu minat ataupun sukan. Ya betul. Sukan-sukan yang boleh dibuat di rumah di musim COVID. Okey, saya showkan anda buat latihan macam ni dan sebagainya. Okey, kita spend 15 minit untuk bersukan di rumah. So sukan yang pertamanya yang ini ni. Hari besok saya nak kongsikan bagaimanakah cara untuk nampak tak? So info pendekatan online sama juga. So sekiranya anda memang ada kemahiran untuk membuat apps yang bagus untuk online ni, mungkin anda boleh berkongsi kan. Ataupun anda nak menggunakan approach secara memasak. Memasak ni memang ramai orang suka lah kan. Menu ni lah, resepi ni lah. Jadi memang best lah. Lepas tu anda masukkan lah. Saya punya masakan ni saya mesti campur sikit dengan VR4 capsule ni. Dia nampak lebih sedap, lebih berkhasiat, lebih sihat. Saya nak seluruh ahli keluarga saya sihat. Macam tu lah. So info pembelajaran kan. Ataupun anda memang suka buat dekor, jaga landscape, salah hijau pula tu. Landscape kan, landscaping dan sebagainya. Ya duduk rumah. Jadi tak macam mana nak dekor kat rumah. Okay, untuk rumah-rumah yang sempit, okay, saya showkan anda gunakan dinding ni warna-warna yang cerah supaya ruang akan nampak lebih besar. Lepas tu pula perabot-perabot anda naklah disusun yang seumpama ini. Kepada yang ada anak-anak yang kecil, okay, susunan yang sesuai untuk susun perabot anda adalah seumpama ini. Nampak tak? Memang menarik lah. So ini antara teknik-teknik digital marketing sekarang. Nampak tak? Sebenarnya you will start sell yourself kat situ. So daripada situlah sebenarnya anda akan start buat pull marketing. Anda tarik follower-follower anda. Yang seterusnya parenting, berkaitan dengan kekeluargaan parenting. Bagaimana nak bagi anak yang susah tidur, bagaimanakah untuk nak menangani masalah anak-anak remaja yang hari ini menghabiskan masa depan dia punya smartphone, dia main game saja sebagainya. So cara dia ialah begini. So banyak sharing info hari ini yang sebenarnya mereka ada bisnes. Mereka ada bisnes. Seterusnya info kereta. Terpulang lah. Kalau anda memang minat kereta, so anda hari ini nak kongsi tentang bagaimana nak jaga kereta lah, bagaimana nak jaga tayar lah, bagaimana nak jaga minyak hitam dan sebagainya. Cara buat video editing lah, fashion lah, ataupun barang terpakai. Okay. Jadi anda boleh ambil gambar, lepas tu anda boleh tengok anda nak main approach yang macam mana, kontes yang macam mana. Okay, seterusnya saya nak kongsikan dengan anda tentang soft sell, creative insert dan juga review. Ini just idea. Okay. Setiap kali anda buat live, so anda boleh gunakan soft sell dengan konsep ataupun konten yang anda pilih tadi tu. Contohnya orang nak anda kenali anda dalam konten yang dalam bentuk memasak tadi. Contohlah ya. Okey, jadi hari ni saya nak masak ni. Hari besok saya nak buat pula resepi ni. Contohlah macam tu kan. Okey, tetapi mesti nampak produk-produk tu di penjuru ke, tapi anda jangan sebut pun lagi. Produk tu tak apa. Biar orang tengok je. 2-3 kali kan orang akan tengok anda punya live, orang akan start nampak. Akak selalu letak kotak tu kak. Kotak tu kotak apa kak? Setiap kali anda buat live pula, anda akan minum vitamin ataupun anda minum VKF ke ataupun black tea ke. Saya memang selalu sentiasa ambil lah black tea ni. Black tea ni bagi saya bukan saja sedap lah, tapi saya suka sebab khasiat dia tu. Nampak tak? So lepas tu anak sambung balik cerita. So dia masukkan sikit-sikit je kan. Lepas tu bila anda buat live pula, lepas tu orang tegur, kak hari ni tak ambil black tea ke? Lepas tu macam tu kan. Jadi ambil, sekejap lagi saya minum. Nanti saya nak buat live sekejap. Contohnya macam tu kan. Okay, tetapi selain daripada anda buat soft sell, anda buat live tu, kadang-kadang anda kena pelbagaikan juga anda punya konten. So contohnya hari ni kan, so sekiranya anda adalah merupakan salah seorang ejen yang telah pun membuat redeem 15 Rp kan, 15 Rp contohnya, anda dapat smartphone kan. Okey, anda pun beritahulah, saya sebenarnya jalankan satu perniagaan online kan. Cuma perniagaan online saya ni sangat-sangat best, saya sangat-sangat suka. So sebab apa, bila kita dapat satu point tu, point kita tu bila dah cukup kan, kita boleh dapat smartphone. Smartphone saya ni kan, smartphone saya ni saya tak beli tau. Sebenarnya saya redeem saja dan saya dapat smartphone yang saya nak ni dengan percuma. Itu yang seronoknya. Itu point pertama yang saya collect lah. Lepas tu saya jalankan lagi perniagaan ni. Perniagaan ni senang lah. Sebab apa, produk yang saya recommend ni, yang saya share ni adalah produk yang memang orang perlukan. Lepas tu saya dapat lagi 25 Rp tau. 25 Rp ni saya redeem pula barang kemas. Ni barang kemas yang saya dah redeem secara percuma tau. Memang seronok lah. Jadi kalau anda dah redeem kan, anda sebenarnya kena
kena share. Okay, share dengan masyarakat di luar sana tu, okay, tentang kejayaan anda. Bila anda dah ada satu success story tu, okay, itu lebih meyakinkan orang untuk keep on follow anda ataupun join perniagaan anda. Jangan simpan tau, this is marketing tau. Dia bukan cerita riak ke, ujuk ke, ataupun bangga diri, tamak ke, bukan. Sebenarnya this is sharing. Maksudnya saya ni buat macam ni pun, saya dah boleh dapat. So apatah lagi awak di luar sana tu, yang memang desperate yang nak buat, ataupun memang cari peluang macam ni, saya rasa semua orang boleh dapat. Tu dia kan. Okay, yang contohnya, ni satu lagi ni macam yang dapat kereta, motor, rumah kan. Sebenarnya kan, anda kena gunakan pencapaian anda ni sebagai marketing anda. Yang dapat 100 RP tu, so bila anda buat live, anda letaklah anda punya mock-up check kan, besar-besar kat belakang tu kan. So anda tak cerita lagi. Tetapi mungkin dalam beberapa minggu kemudiannya, ada orang tanya saya, apa dia mock-up check 10,000 kat belakang tu kan. Hari ni saya rasa saya berkongsilah sikit apa sebenarnya macam mana saya boleh dapat cash 10,000 ni. Sebenarnya cash 10,000 ni saya dapatkan sangat-sangat best lah. Dengan 10,000 ni sebenarnya saya buat ini, saya bayar ini, saya bagi ini, saya bagi kat mak saya lagi. Itu dia. Jadi sebenarnya sharing yang begini kan, dia lagi powerful tau. Sebab apa tau? Dia result. Dia result tau. Bila result oriented ni, dia satu benda yang pushing factor yang sangat-sangat mudah. Contoh yang terbaru ni, siapa ni yang dapat pakai F10 tu? BMW siapa? Romizal lah. Romizal lah. Okay, kalau saya jadi Romizal lah kan, saya akan buat live tu. Okay, hari ni alhamdulillah saya dapat impian saya menjadi kenyataan. Tapi impian saya ni bukan saja menjadi kenyataan tu. Impian saya menjadi kenyataan 2 kali. Sebab apa tau? Saya ingatkan saya tak mampu tau dapat kereta impian saya, tetapi di sini kan saya dapat kereta impian ni secara percuma. Jom saya nak kongsikan apa yang bestnya. Jom kita masuk dalam kereta ni. Dalam kereta ni anda tengok kan, dia punya dashboard dia cantik dan sebagainya kan. Jom saya nak test drive kereta ni pula. Dia punya pergi dia memang sedap lah, handling dia pun sedap lah. Nampak tak? Jadi sebenarnya bagi saya ini satu kejayaan bukan saja untuk saya, tetapi saya rasa semua orang yang jalankan perniagaan ni pun boleh dapat juga. So ini adalah kereta impian saya. Nampak tak? Jadi sebenarnya anda boleh buat review tu, review apa yang anda dapat tu. Yang dapat kereta tu anda boleh review kereta, yang dapat motor tu anda boleh review motor. Sebenarnya kita konsep sharing. Dia akan buka minda orang bahawa aku naklah buat bisnes macam ni. Oh, ya betul, pakai BMW free tu. Nampak tak? So ini antara perkara-perkara yang anda kena nampak bahawa kita kena main position yang betul. Okey, satu lagi yang saya nak kongsi kat sini lah, creative insert ni. Mungkin dalam anda punya live minggu yang keempat ke, minggu yang kelima ke, anda buat special sikit. Malam besok live saya pukul 9, bukan saya seorang. Saya nak menjemput seorang yang sangat hebat dan luar biasa untuk kita nak kongsikan dengan rakan-rakan kita pada malam besok. Bagaimana hari ini orang yang hebat ni, dia akan berkongsi dengan kita tentang kejayaan beliau. So anda boleh jemputlah ejen-ejen anda yang dah berjaya ke, ataupun leader-leader anda invite lah untuk dia buat sharing anda pada malam tu. Secara tak langsung, malam tu anda punya live kan, dia bertambah ramai tu. Bertambah ramai sebab orang nak dengar tu. Panggil lah individu-individu yang hebat. Lepas tu anda boleh buat cerita setiap kali sebelum anda ending kan anda punya live ke, mungkin anda nak buat cerita motivasi ke kan. Okey, yang satu lagi tu ialah review kan, review. Selain daripada anda buat soft sell, okey, anda buat aktiviti soal konten dan sebagainya, tetapi kadang-kadang anda buat review sikit. Okey, bagi orang yang akhir-akhir ni saya tengok ramai orang yang menghadapi masalah setengah-setengah badan kan. Okey, malam ni saya nak buat review sikit lah. Bagi orang yang ada masalah setengah-setengah badan tu kan, kita recommendkan orang tu ambil liquid contohnya macam tu kan. You just review produk sikit-sikit. Nanti cerita lagi. Contohnya mungkin ada di kalangan adik-adik ataupun kakak-kakak yang ada masalah head yang tak sekata kan, tapi susah sangat nak kongsikan pasal benda tu terlalu peribadi kan. Tapi tak apa kak, okay, akak boleh ambil V20 kat sini. Okay, sebab khasiat V20 ni sangat-sangat banyak. Antaranya dekat sini kita ceritalah konten dia. Jadi kepada siapa yang nak dapatkan produk Voltan ni, produk V20 ni, so anda boleh PM saya, no problem, tak ada masalah.
ataupun boleh PM kawan-kawan saya dalam ni kalau nak share dengan dia orang lah kan. Okey, seterusnya yang saya nak kongsikan ialah saya ada lebih kurang dalam 5 minit lagi ya. Boleh ya? 5 minit lagi. Baik. Okey, jadual. Bila anda dah start nak buat kepada digital marketing, first kali perkara nombor 1 untuk anda sukses adalah disiplin. Apa tuan-tuan? Disiplin. Sebab hari ni anda dah kena start buat online kan. Jadi anda kena ada jadual untuk online anda. Okey, kena ada buat jadual untuk online. Pertamanya anda pilih dulu media mana anda nak. Sama ada anda nak pergi kepada Facebook ke, Insta ke, TikTok ke, YouTube ke, terpulang kepada anda. Ataupun anda nak main semua. Okay? Sekarang ni ada link kan. Kalau kita post dekat Insta tu, dia kata nak connect ke Facebook ke tak. Dia ada link dan sebagainya kan. So terpulang kepada anda. Anda nak main medium yang mana. Okey, tak kisah. Tadi ada orang WhatsApp saya. Ada seorang ejen tu WhatsApp saya. Mentor saya saya ni banyak dekat Gen Y. Dia kata kan. Kalau Gen Y ni Insta dengan TikTok okey tak mentor. Jangan tanya saya okey ke tak okey. Bagi saya kan, perkara yang penting je ialah anda buat. Bila anda buat nanti anda faham. Okey, sebenarnya kan respon dekat TikTok tu lagi banyak sebenarnya. Kita tak tahu. Anda buat je. Jangan tanya banyak kan. Saya mengajak anda untuk pergi kepada fast action. Lepas tu durasi ya. So durasi ni macam saya kata lah. Anda boleh buat 10 minit dulu untuk anda nak biasakan berhadapan dengan kamera. Okey? Lepas tu anda nak increase ke 20 minit pun tak apa. Jangan mula-mula terus start 1 jam. Sampaikan daripada follower anda, viewer anda daripada 10 orang tinggal seorang je. Kan? So sebab apa benda ni kena konsistensi kan. Lepas tu masa terpulang pada anda nak shoot pagi ke, nak shoot petang ke ataupun shoot berada. Ada dapat pagi ke petang ke ataupun malam ke, depends. Sebenarnya you have to try and error. Saya tak tahu juga mana satu yang terbaik. Kalau tanya saya kan, saya pernah try lah. Saya pernah buat live pagi. Ada je orang. Saya buat try live petang. Petang ni kurang orang mentor. Orang banyak tidur sebagainya. Saya buat petang ramai juga. Ataupun saya buat malam. Malam memang ramai lah. Cuma malam ni kadang-kadang kita kena tahu macam mana cara kita nak mendekatkan konten tu untuk sesuai orang di waktu malam kan. Okey, kat bawah ni ini cadangan-cadangan lah. Contohnya macam saya kata itu, contoh lah. Saya kata pukul 9 sampai pukul 10 kan. Ini saya bagi contoh. Tak semestinya contoh ni serasi dengan anda. Contohnya hari Isnin anda buat soft sell. Okey, anda buat soft sell, tanam bunga ke, main kucing ke, ataupun anda nak kongsi apa-apa, depend pada anda punya konten lah. Selasa anda stop kejap. Rabu anda beritahu balik. Jangan lupa tonton hari Rabu. Hari Rabu anda buat balik soft sell anda. Hari Khamis anda stop dulu. Hari Jumaat anda buat review. Jangan lupa hari Jumaat ni saya nak buat review tentang satu produk yang saya rasa memang semua orang perlu tahu. Kenapa produk ni kita kena ambil terutamanya di musim COVID ni. Ini baik untuk seisi keluarga. Jangan lupa tonton live saya hari Jumaat pukul 9 malam. So anda dah start buat. Lepas tu anda keluarkanlah poster anda pun tak apa kan. Sebab orang akan share. Yang seterusnya kat sini apa? Invite guest. Okey, invite guest ni maksudnya macam saya sebut tadi lah. Mungkin nak beritahu jangan lupa tonton live saya hari Ahad ni. Saya akan menjemput seorang rakan saya yang sangat-sangat luar biasa yang hari ini mungkin dapat berkongsi dengan anda satu peluang yang anda cari selama ni. Anda sedang cari satu perniagaan yang anda boleh jalankan daripada rumah. Jadi insya-Allah hari Ahad ni jam 9 malam pastikan anda tonton live saya. Saya akan bawa kepada anda seorang yang sangat berjaya jalankan perniagaan ini hanya dari rumah sahaja. Ya. Okey. So kita dah sampai kepada penghujung. Apa yang saya nak beritahu untuk nak sukses dalam digital marketing ni, pertamanya anda kena kreatif. Yang keduanya anda kena ada idea. Yang ketiganya anda mestilah ada disiplin. Disiplin komitmen anda kepada jadual waktu kerja anda tu. Waktu kerja yang anda nak live tu. Yang keempatnya adalah konsistensi. Kena ada istiqomah. Okey, so tujuan kita buat digital marketing ni adalah untuk kita nak membina lebih ramai ataupun mendapatkan lebih ramai ejen-ejen baru anda. Prospek-prospek anda tu untuk dapatkan lebih ramai. So caranya adalah melalui digital marketing. Okey, melalui digital marketing. Bila anda promote perniagaan anda dalam bentuk digital marketing ni, okey, anda punya masyarakat di luar sana tu lebih mengenali anda tentang apa yang sedang anda usahakan sekarang. Okey, berbalik dengan soalan tadi tu, apakah dia
konten yang tak dibenarkan ketika anda membuat live. Okey, pertamanya ialah, ingat ya tuan-tuan ya, bila anda buat live ada beberapa garis panduan yang tak dibenarkan. Yang pertamanya ialah anda tidak boleh overclaim. Garanti bagus, garanti baik, garanti sihat. So saya tak mahu ada ejen-ejen yang buat overclaim. So yang keduanya, sekiranya anda ada masalah kencing manis, ambil VR4 saja, insya-Allah 3 hari baik. Kita tak nak macam tu. Saya tak benarkan lah. Memang Volten ni kita tak benarkan mana-mana ejen untuk overclaim. Kita cuma memberitahu saranan sahaja. Mak kata Jenny kan, kita sarankan sahaja. Untuk orang yang ada masalah ni, kita recommendkan ambil produk ni. Ini salah satu daripada ikhtiar. InsyaAllah kalau benda ni mujarab dengan anda, baik. Tapi benda ni memang dah terbukti sangat berkesan kepada orang ramai. So jangan overclaim lah kat situ. Sebab dia akan pergi kepada one to one nanti. Ini kat public tau. Ini kat public ni. Dekat public ni kena hati-hati. Jadi bila dia kata berminat, tak apa tuan, terima kasih atas minat tuan. Tinggalkan nombor telefon, nanti saya akan hubungi tuan. Nampak tak? So anda closingkan dekat luar. Jangan closing kat situ. So yang keduanya adalah, kita memang tak benarkan di social media ni testimoni. Okey, testimoni, gambar-gambar testimoni, video testimoni, memang tak dibenarkan. Memang tak boleh macam tu. Sebab mungkin dengan orang tu serasi, mungkin dengan orang lain tak jadi kan. Kita tak tahu. Sistem badan masing-masing tak sama. Jadi hari ini kita jangan ambil satu benda yang mendatangkan kontroversi. Sebab itulah kita tak benarkan sebarang bentuk testimoni untuk kita publishkan, terutamanya ketika anda buat live ataupun di dalam posting-posting anda. Okey, yang ketiganya ialah yang kita kena tahu hari ini adalah kita juga bila kita buat digital marketing, kita jangan condemn produk-produk yang lain. Tak boleh. Condemn produk lain, condemn syarikat lain, condemn benda-benda lain tak boleh lah. Maksudnya tidak dibenarkan bercerita tentang benda-benda yang negatif, benda-benda yang mendatangkan kontroversi. Tak payah. Okay? Keep it clean. Maksudnya anda kena jadi seorang personality yang clean, yang bersih. Anda fokus kepada direction anda. Hala tuju anda adalah untuk nak membesarkan jaringan anda untuk mendapatkan lebih ramai ejen-ejen baru. Bagi saya hari ini, kenapa saya recommendkan ejen-ejen ni untuk pergi kepada digital marketing, tujuannya ialah untuk mendapatkan lebih ramai ejen-ejen baru anda. Kita tak boleh berharap dengan apa yang kita buat sekarang. Maksudnya kita kena lebih expose, kita kena lebih agresif. Tetapi kita kena tahu guideline tu tadi tu. Ya? Maksudnya tak boleh buat ini, tak boleh buat ini, jangan buat ini, jangan oversell dan sebagainya. So, saya rasa lepas 2-3 kali anda buat, anda akan faham. Okey, so ini sepintas langsung saja saya bagi tahu. So, apa yang kita buat hari ini adalah pertamanya daripada company. Company ni, Volten ni, kita dah menyediakan satu konsep perniagaan yang hari ini dalam keadaan pandemik pun kita boleh buat. Maksudnya konsep perniagaan kita online digital ni, tak ada masalah. Jadi hari ini ada masalah COVID ni pun, tak boleh keluar rumah, tak boleh apa sebagainya, kita tidak ada masalah untuk jalankan perniagaan. Yang keduanya vision and mission kita. So terutamanya waktu sekarang ni, kita punya misi ya sebagai seorang ejen ya, misi kita adalah untuk membantu masyarakat di luar sana tu. Okey, memberitahu bahawa apa yang korang perlukan hari ini ada pada saya. Okey, anda kena faham. Okey, yang itu dia pertama. Yang keduanya mekanisme. Mekanisme tu hari ini maksudnya syarikat menyediakan satu konsep briefing macam malam ni lah. Okey, pada malam ni saya berkongsi dengan anda tentang salah satu ya cara nak pergi marketingnya adalah melalui digital. Okey, ini salah satu daripada briefing kita. Dan marketing tools. Okey, pihak syarikat juga sedang menyiapkan video prospecting. Video prospecting untuk kesihatan dan video prospecting untuk keuangan. Maksudnya nanti bila siap video ni, insya-Allah dalam minggu depan siap saja video ni, kita akan hantar kepada anda. So anda boleh gunakan video ni kepada prospek-prospek anda. Oh, mana boleh hantar. Okey, jadi orang akan tengok video ni, baguslah bro, cerita sikit, betul tak? Apa benda yang kau buat ni? Baik dari segi kesihatan ataupun dari segi keuangan. Jadi syarikat telah sedang menyiapkan video prospecting ni. Jadi anda boleh gunakan prospecting ni, video ni untuk anda nak market, nak pergi promote kepada prospek-prospek anda. Okay. So seterusnya daripada sini juga macam saya beritahu tadi tu, trend change demand change. Jadi anda dah kena start mula untuk memikirkan satu kaedah
untuk menjadi influencer di atas social media ni tadi. Untuk anda mendapatkan lebih ramai lagi ejen-ejen yang baru. Jadi jangan tunggu tuan-tuan, yang anda dah ada hari ni, anda servis saja, bantu mereka dan sebagainya, buat macam biasa. Tetapi anda kena lebih banyak lagi untuk promote kita punya bisnes ni kepada rakan-rakan baru anda. Untuk anda dapatkan ejen-ejen yang baru. Dan ejen-ejen yang baru ni pula akan anda boleh hantar pergi ke online training. So pihak syarikat juga sedang menyiapkan silibus untuk digital marketing ni. Digital marketing ni untuk membantu ejen-ejen supaya lebih berjaya dari sudut bagaimana nak jalankan perniagaan ni. Okey, ini ialah gambaran ringkas lah. Ini saya tak cerita sangat lah. Maksudnya ini sebagai contohnya. Okey, anda memang ada 3 akaun kat sini. Anda promote perniagaan anda 10 basic dalam masa 30 hari sebulan pun anda dah dapat 1,225. Itu kalau anda buat sendiri lah. Okey, 10 basic dah. 10 basic pun anda dapat 1,225. Tetapi kalau hari ni anda membina rangkaian anda bersama dengan tim-tim anda, so semua tim anda buat pun, anda akan dapat lebih banyak lagi. Okey, so ini yang saya nak kongsikan. Yang inilah boleh jadi 2,500 campur dengan 1,200. So maksudnya 4,000 sebulan tu kan. Dengan konsep yang begini, saya rasa ejen-ejen akan lebih berjaya insya-Allah. Baik. Di sini adalah tindakan. Okey, yang ini kita dah sampai ke penghujung. Selama 1 jam ni tadi, 1 jam 5 minit ni tadi, so saya dah kongsikan dengan anda tentang satu kaedah digital marketing untuk anda boleh melakukan sesuatu dengan cepat. Ya. Pertamanya ialah cepat-cepat cari idea malam ni juga, cari konsep, cari konten yang sesuai. Tak payah tunggu sangat detail, tak perlu tuan-tuan ya. Anda ready saja, anda terus buat anda punya digital marketing anda. So digital marketing sama ada anda nak buat live ke, anda nak kongsi terus kepada rakan-rakan anda, tak kisah. Tapi secara online, melalui WhatsApp pun boleh. Lepas tu buat projection bisnes anda ni untuk 1 bulan. 1 bulan ni macam yang saya tunjukkan jadual tadi kan. 1 bulan, 1 minggu ni mungkin anda buat 4 kali live. Tak apa, it's okay. Supaya lama-lama tuan-tuan anda akan dapat follower. So lepas tu mulakan projek digital marketing anda dengan segera. Saya memang selalu mengajak orang supaya buat cepat. Ya. Yang seterusnya ialah minimal target kalau boleh setting dalam bidang anda 10 basic. Kalau dapat lebih, itu rezeki anda. Yang membezakan orang berjaya dengan orang belum berjaya adalah RN, iaitu rajin malas. Ya. Kalau anda rajin selalu buat live, selalu buat dekat digital marketing, insya-Allah anda memang sangat-sangat sukses. Market di luar sana tu tuan-tuan memerlukan anda. Masyarakat di luar sana tu memerlukan kita sekarang. Jadi ini waktu kita untuk nak all out. Bantu mereka, dedahkan kepada mereka, bagi tahu mereka bahawa sesuatu yang mereka perlukan sekarang. 2 benda, iaitu produk kita. Yang keduanya ialah peluang keuangan yang kita sediakan. So jangan lupa buat sekarang. Semoga anda akan menjadi ejen yang lebih sukses. Okey. Bagi saya dalam masa 2 minit sikit, saya nak buat sedikit iklan tentang program-program yang ada di Volten ya. Mungkin ada tahu, mungkin ada tak tahu. Ini sekadar nak remind saja. Sekarang ni di Volten kita sedang menjalankan kempen berkongsi kisah vitamin saya. Okey, iaitu produk vitamin. Jadi hari ini salah satu daripada objektif kempen ni adalah untuk nak memberitahu untuk anda nak berkongsi sebagai seorang ejen lepas anda menggunakan produk vitamin ni, apakah dia anda punya pengalaman yang anda perolehi. Dari sudut apa? Mungkin sebelum ni tak ada rambut, tak ada rambut. Mungkin hari ni tak ada uban, ada uban, tak ada uban. Mungkin hari ni ada masalah gatal-gatal kulit, hari ni dah okey. Mungkin sebelum ni agak gemuk sikit, sekarang ni dah kurus sikit. Mungkin sebelum ni muka berjeragat, tapi sekarang ni dah makin kurang kan. So ini kempen. Jadi kempen ni anda ambil peluang ni. Okey, anda ambil peluang ni, hantar kepada nombor yang tertera kat situ, sama ada dalam bentuk video ataupun dalam bentuk screenshot dan sebagainya, boleh, tak ada masalah. Jadi kalau boleh kan, semua ejen hantarlah. Semua hantarlah. Kita memang sediakan hadiah kat situ kan. Tapi pentingnya ialah komitmen anda. Okay, yang seterusnya, iklan yang keduanya ialah pada hari Ahad ni, okay, saya nak berkongsi dengan anda, kita mengadakan VSS untuk Indonesia. Cuma kali ni beza sikit lah. Kita ada tetamu jemputan kita, iaitu penampilan special Bapak Azli Atan. Mr. Ballard dah jemput Azli. Okey lah. Itu salah satu. Jadi kita ambil peluang ni. Anda kena faham ya. Digital marketing ni anda ambil peluang. Tak payah pergi ke Indonesia. Anda kontak kawan-kawan anda yang ada di Indonesia tu, untuk mereka tonton live ni.
Dia macam tu je. OPS, other people strength. Anda kena bijak menggunakan kekuatan ni, kekuatan orang lain untuk nak sampaikan perniagaan anda untuk market dia pasaran di Indonesia. Jangan lupa tuan-tuan, hari Ahad ni ya. Okey, hari Isnin ada apa? Tu dia. Hari Isnin pula kita ada special ni. V-Training Tamil. Selalu kan Mr. Balan saja buat kan hari Isnin. Kali ni kita dah buat special, kita dah ada invitation dah. The Right Business Platform yang akan dikongsikan oleh Miss Basanta, top leader kita, bersama dengan Miss Dayashini. Tu dia. Dua-dua orang hebat ni. Ini dua generasi ni. Wih. Jadi anda kena bijak, okey, untuk memberitahu kepada ejen-ejen anda, okey, yang mana yang India tu, yang Tamil tu, untuk attend training ni. Sekarang ni digital tau. Training semua digital dah. Jadi anda kena gunakan peluang ni. Pastikan hari Isnin ya. Jangan lupa 8 malam. Hari Selasa ada apa? Hari Selasa kita ada V-Live pula. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan, sebelum ni dipanggil sembang santai kan. Sekarang ni kita dah tak sebut sembang santai, kita dah tukar kepada V-Live. V-Live sekarang ni sembang santai. Dulu kita buat sembang santai hari Selasa bahasa Melayu, hari Rabu Mandarin, hari Khamis Tamil. Sekarang ni kita dah tak buat macam tu lah. Kita buat setiap hari Selasa. Cuma minggu lepas kita buat BM bahasa Malaysia. Minggu depan, hari Selasa minggu depan pukul 3 petang kita buat Mandarin pula. Chinese ya, buat Mandarin pula. Jemput siapa? Jemput Datin Syarina dengan apa tu? Siapa ni? Tak nampak lah dia ada ni. Okey. So dekat sini Suzanne, Suzanne T. Jadi anda kena tahu, okey, bila V-Live dia open tau. Program ni dia open dekat Facebook kan. Jadi anda boleh invite rakan-rakan Cina anda tu untuk mengetahui apakah dia kebaikan yang ada dalam Voltan ni. Dah tentulah mereka akan cerita tentang produk juga. Cerita tentang kebaikan khasiat produk kita. Jadi ini caranya anda gunakan digital marketing ni. Anda share dengan kawan-kawan anda, bagi tahu untuk dia tonton live ni. Ya? Ini teknik dah. Kita kena bijaklah gunakan ni. Kita tak boleh buat sendiri-sendiri sebagainya. Ada kawan-kawan Cina, anda promote. Okey? So yang seterusnya, ni memang penting lah ni. Hari Sabtu. Jangan lupa hari Sabtu minggu depan 29 hari bulan kita adakan new digital workshop, new entrepreneur workshop dalam bentuk digital online, okey, RM50. Jadi sesiapa yang belum daftar, tolong daftar. Bagi tahu terutamanya kepada ejen-ejen baru anda. Tuan kena daftar dekat sini, tuan kena belajar pukul 9 sampai pukul 1 pagi tentang seluruh Voltan ni. Dia akan cerita tentang company, dia akan cerita tentang produk, dia akan cerita tentang commission plan, dia akan cerita tentang sistem. Lepas tu pula mereka juga akan ajar anda tentang teknik-teknik nak buat prospecting, teknik-teknik buat tabletop dan juga teknik-teknik closing. Jadi untuk ejen-ejen baru ni sebenarnya anda kena wajibkan mereka untuk daftar dan belajar dekat new ni. Sebab kalau anda nak mengajar, mungkin anda tak pandai ke, ataupun sibuk ke, ataupun tak ada masa ke. Jadi anda kena bijak, bagi tahu mereka, suruh mereka daftar dan hadir ke NEW pada hari Sabtu minggu depan. Jangan lupa tu, tarikh tutup tu berapa bulan? 27. 27 dah tutup dah. So itulah saja di antara saya punya perkongsian pada malam ni. Saya rasa sedikit sebanyak saya berusaha untuk membuka minda anda untuk menjadi ejen era baru. Okey, untuk menjadi ejen era baru, berpindah kepada satu lagi kaedah pemasaran terkini, iaitu digital marketing. So anda tidak perlu jadi hebat untuk bermula, tetapi anda perlu bermula untuk jadi hebat. So saya akan kembali kepada tuan moderator kita, iaitu Tuan Taqiyuddin, untuk nak menutup kita punya sesi. So akhir kata daripada saya mohon ampun dan maaf sepanjang saya mengendalikan 1 jam 15 minit program training ni. Mungkin ada saya punya kata-kata yang terasa, yang terkasar, yang tersasul sebagainya. Saya mohon ampun dan maaf. InsyaAllah saya doakan semua yang hadir ke kelas pada malam ni, okay, akan mendapat sesuatu dan boleh membuat sesuatu dan untuk melakukan sesuatu yang baru. Be a new you. Okay? Jadi hari ini bagi saya, masalah pandemik ni adalah masalah kita bersama. Jadi inilah peluang untuk kita tonjol ke depan, untuk kita membantu masyarakat, saudara mara, rakan-rakan di luar sana tu. Kerana apa yang mereka perlukan ada pada kita.
Sekian dulu. Terima kasih kepada yang menonton. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Molten Hour. Terima kasih. Kembali pada moderator kita. Silakan. Okey, terima kasih kepada Tuan Mentor Amri atas perkongsian ilmu pada malam ini. Jadi kita ucapkan terima kasih juga kita sama-sama ucapkan terima kasih kepada mentor kerana hari ini sudi berkongsi dengan kita. So bagi saya tajuk pada malam ini begitu luar biasa dan tepat pada masanya dan tepat pada platform yang hari inilah, okey, pada kena dengan masanya. Jadi kita perlu grab peluang ni dan kita perlu bertindaklah, okey. Sebab apa? Bukan senang. Hari ini kita perlu dapatkan boleh kita katakan sebagai momentum. Inilah dia momentum yang paling tepat sekali. Dan hari ini terima kasih juga kepada semua yang menonton, yang mendengar, yang hari ini sudi hadir pada kelas online kita pada malam ini. Semoga perkongsian ilmu Mentor Amri, speaker kita hari ini dapat memberi manfaat kepada semua orang lah. Dan saya sepatutnya ataupun nak ingat ataupun nak highlightkan juga tadi tentang kelas-kelas kita ataupun jadual program company. So saya nampak mentor pun dah highlightkan dan saya tak perlu nak highlightkan lagi lah. Dan saya ingatkan bila kita buat digital marketing ni, jangan lupa kita boleh promote di social media tapi kita tidak boleh overclaim dan juga overpromise, kerana itu adalah prosedur daripada KKM. Alright, jadi macam Mentor Amri cakap tadi, better kita share tu secara indirectly, bukan secara direct. Sebab apa? Bila indirectly ni dia lebih selesa untuk audiens ataupun kita punya klien nak mendengar. Alright, jadi jangan lupa kita jumpa lagi pada hari Ahad ini, iaitu di VSS Indonesia dan juga pada pada minggu hadapan, bermula pada hari Ahad, Isnin sehingga NEW Digital nanti. Jangan lupa. Alright. So setakat itu saja. Terima kasih. Kita jumpa lagi dan selamat malam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.